Dalam segmen-segmen play pada kali ini, kita nak buat rare sikit. Kita tak mau sembang pasal play bola sepak. Kita nak sembang tentang seorang referee yang dikatakan sebagai referee terbaik sepanjang zaman, iaitu tak lain tak bukan Pierluigi Collina. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak sembang tentang seorang referee yang dikatakan menjadi figura penting dalam bola sepak, dan dia juga ramai kata sebagai pengalih terbaik sepanjang zaman. So apa yang dia buat sampai orang kata dia macam tu? Kalau contohlah perdebatan untuk pemain terbaik sepanjang zaman, kita mestilah akan ada debat yang panjang yang boleh kata tak akan berkesudahan. Mestilah ada yang akan kata Messi, ada yang akan kata CR, ada yang kata Maradona, ada yang kata Pele. Kalau untuk manager terbaik sepanjang zaman pun mestilah akan ada perdebatan macam Ferguson ke, Mourinho ke, Pep Guardiola ke. So perdebatan tu memang takkan habis sebab masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi untuk referee terbaik sepanjang zaman, ramai antara kita sepakat yang Pierluigi Collina adalah referee terbaik sepanjang zaman. Dan kalau hangpa nak tahu, Collina ni adalah satu-satunya referee yang berjaya jadi cover dalam satu video game, iaitu game PES 2003, dan dia ni main daripada Itali. Dan kalau hangpa nak tahu, setiap keputusan dia buat dekat atas padang semuanya dia hormati. Tak ada pemain pun yang berani bantah keputusan dia. So kita balik ke waktu Pierluigi Collina ni waktu muda. Collina ni macam biasalah, macam kita semua minat main bola. Dan waktu umur 17 tahun dia dah start main dekat satu kelab bola sepak dekat kawasan perumahan dia, tapi dia pun sedar diri. Dia kata yang dia ni tak ada bakat dalam main bola sepak. Dia boleh main, tapi kalau nak kata nak jadi best player tu susah lah. Dia lebih kurang macam kalau Hafiz uji bakat dalam nyanyian lah kan. Hang nyanyi punya lah rasa sedap. Lepas tu hak juri tu kata, adik nak nyanyi boleh, tapi kalau boleh nyanyi kat rumah tutup pintu, jangan bagi orang dengar. Dan bakat adik tu susah untuk dipendam. So macam tu lah juga Collina ni. Dan lagi menariknya, Collina ni dia main sebagai seorang terbaik tau. Dan sepanjang dia main waktu dia usia 17 tahun tu, dia ni selalu kena kad merah sebab dia ni selalu buat tackle-tackle keras. So member dah pernah rasa adalah sakit kena buang padang macam mana. So itulah mungkin sebabnya ramai takut nak lawan dengan dia. Sebab dia ni lebih kurang macam hambai lah, macam Ramos jadi referee ataupun Zlatan Ibrahimovic jadi referee. Berani ke nak lawan? Tapi kira dia main bola sepak tak lama. Sebab kan kata tadi dia rasa macam dia tak ada bakat dalam bola sepak. Dia main dalam tempoh 2 tahun je. Sampailah satu masa tu dia alami kecederaan yang teruk. Waktu tu dia tak dapat main lah. Lepas tu waktu dia tengah recovery, so macam waktu dia tengah rehat, kawan dia katalah, weh, jom kita masuk kursus referee ni. Macam menarik je jadi referee. So dia pun rasa macam tertarik juga nak join satu kursus untuk jadi referee ni. Tapi dia beritahu awal-awal dia join tu untuk tambah pengalaman je. Boleh kata untuk tambah sijil waktu interview je lah kan. Boleh lah tambah skill satu lagi boleh jadi referee. Tapi lepas dia pergi kursus tu, dia rasa jatuh cinta terus nak jadi referee. Dia ubah terus cita-cita dia waktu kecil nak jadi doktor tu, dia ubah nak jadi referee. Hak kecil nak jadi doktor tu biasalah kan. Kita semua pun kecil-kecil nak jadi doktor lah, polis lah, bomba lah, lain kali jadi YouTuber. Akulah tu. Bila dah join kursus tu, dah dapat lesen lah untuk jadi referee. Pada tahun 1988, dia mula jadi referee dekat Liga Division keempat dan juga Liga Division ketiga dekat Itali. Yang nama dia Seri C2 untuk Liga Division 4 dan Seri C1 untuk Division 3. Dan dalam tempoh 2 tahun, lebih kurang dalam 3 tahun lah, daripada 88 sampai ke 91, lebih kurang 2 ke 3 tahun, selepas dia tunjukkan prestasi yang bagus, dia ni dipromotkan ke Seri B untuk jadi referee dekat situ pula. Seri B ni Division 2 lah dekat Itali. Dan kalau hangpa nak tahu sebab apa dia ni garang sangat, dia ni juga pernah join military service tau. Sebab dulu kalau hangpa nak tahu dekat Itali, sebelum tahun 2004 sampai tahun 2004, warga negara Italia laki-laki, mereka ni wajib join military service sekali seumur hidup mereka sebagai tanda bakti dekat negara. Dia lebih kurang macam Son Heung-min waktu dia pergi military service dengan Korea dulu tu. Dia lebih kurang macam tu lah. So secara tak langsung, dia join military service tu membina karakter Collina ni yang memang daripada awal dah garang dah. Dan dia ni pelan-pelan lah jadi referee untuk Seri A. Dan waktu 1995, selepas dia ni memimpin lebih daripada 40 perlawanan dalam Seri A, dia pun mulalah diletakkan dalam list referee FIFA. Bila hang jadi referee FIFA ni, maksudnya hang ni akan jadi referee untuk pertandingan-pertandingan FIFA, pertandingan besar lah. Contoh macam Olimpik, FIFA World Cup, Euro. So waktu ni makin ramai lah kenal Pierluigi Collina ni. Pertandingan international besar pertama yang Collina ni pernah pimpin iaitu Olimpik pada tahun 1996. Dia ni menjadi watak penting dalam Olimpik tu lah. Dia ni pimpin banyak perlawanan, termasuklah perlawanan final waktu tu antara pasukan Nigeria dengan pasukan Argentina. Hampa mesti ada persoalan kan, pasal apa Pierluigi Collina ni dia ni tak mau simpan rambut? Sebab tengok dia duduk botak sedia je kan. Sebenarnya kalau hampa nak tahu, dia ni ada penyakit. Penyakit dia nama alopecia. Alopecia tu nama saintifik, tapi kalau nak senang bagi hampa faham, keguguran rambut lah. Alopecia ni kalau hampa google sendiri, penyakit ni memang keguguran bulu semua tau, bukan setakat rambut je. So tak payah tanya lah dekat bahagian-bahagian lain. Dan disebabkan dia botak tu lah, ramai fan-fan Itali menggelarkan dia dengan satu gelaran, iaitu gelaran Kojak.
Kojak ni nama seorang pelakon Amerika. Depa namakan sebagai Kojak sebab dua-dua botak. Tapi tak tahulah kan, orang lain pun botak juga. Pasal apa depa namakan dia Kojak juga? Tak tahulah. Dan perlawanan terbesar yang dia pernah pimpin, yang ni Biologi Kuliner sendiri yang beritahu, perlawanan terbesar yang dia pernah pimpin adalah perlawanan final UCL pada tahun 1999. Waktu tu antara pasukan Manchester United dengan pasukan Bayern. Yang apa ingat tak, kalau tak ada tengok pun mestilah akan tengok balik ulangan kan. Macam geng-geng muda kita lah ni kan, mana sempat nak tengok 1999 tu. Tapi game tu antara game yang paling dramatik sekali. Pasukan Bayern leading 1-0 sampailah macam mereka betul-betul nak menang. Tiba-tiba MU comeback last minute dengan gol Terry Sheringham dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dan game tu MU menang 2-1. Dan Biologi Kuliner sendiri bagi tahu yang perlawanan tu adalah antara perlawanan yang paling dia tak boleh lupakan sebab atmosfer dia memang luar biasa. Dia bagi tahu antara dua momen yang dia tak boleh lupakan bila pasukan Manchester United score tu, celebration fan Manchester United waktu tu macam mengaum. Waktu tu macam mengaum lah ni kalau MU score ke tak score ke macam miau je bunyi. Dan dia kata satu lagi momen yang dia tak boleh lupa dalam game tu adalah waktu tu play-play Bayern tak boleh nak berdiri langsung lepas depa kena gol kedua tu. Sampai waktu tu Biologi Kuliner kena main sendiri dekat play-play Bayern untuk suruh mereka habiskan game. Walaupun mereka tahu yang mereka ni dah tak ada masa dah untuk menang ataupun tak ada masa dah nak ligan MU waktu tu. Dan antara perlawanan terbesar yang lain mereka pernah pimpin lah, iaitu perlawanan antara pasukan Brazil dan juga Jerman final World Cup pada tahun 2002. Waktu tu waktu prime Ronaldo Nazario hak rambut penyapu tu, perlawanan final yang Brazil menang tu, dia lah yang pimpin. Kalau hampa nak tahu, game tu menjadi perlawanan idaman tau untuk kebanyakan referee. Tapi dapat juga berdekat Kuliner sebab waktu tu dia lah dikatakan antara referee yang terbaik dan referee yang paling tepat untuk adil perlawanan final tu. Goalkeeper pasukan Jerman, Oliver Kahn, dia bagi tahu dia memang respect dekat Biologi Kuliner ni sebab dia tahu Biologi Kuliner ni seorang referee yang bagus. Tapi Oliver Kahn ni rasa macam Biologi Kuliner ni boxer dekat dia. Sebab apa? Setiap kali kalau game Oliver Kahn main, referee dia Biologi Kuliner, mesti tim dia akan kalah. Sebab ialah dia alami dua kekalahan dalam game besar yang Biologi Kuliner pimpin. Yang Bayern kena 2-1 dengan MU 1999 tu, hak tu Oliver Kahn keeper. 2002 Brazil menang tu, Oliver Kahn pun keeper juga. So dia rasa macam Kuliner ni boxer dekat dia. Pada tahun 2003, Biologi Kuliner mendapat satu penghargaan besar daripada satu syarikat video game iaitu Konami. Mereka buat benda yang orang tak pernah buat, iaitu letak gambar Biologi Kuliner sebagai cover dalam PES 2003. Sebab PES ni game bola, selalunya orang akan letak play bola lah, macam Ronaldinho ke, Ronaldo Nazario ke. Tapi waktu tahun 2003 tu, PES 2003 mereka pilih untuk meletakkan Biologi Kuliner sebagai cover dalam PES tu. Aku rasa tu adalah penghargaan yang besar untuk seorang referee. Sebab sampailah ni, Biologi Kuliner menjadi satu-satunya referee yang pernah diletakkan cover dalam video game. Tapi sayang lebih kurang dalam tahun 2005, waktu tu dia memilih satu keputusan yang boleh kata silap juga. Dia bersetuju untuk sign satu sponsor, iaitu daripada Opel. Dia dapat sponsor daripada Opel ni tak ada masalah. Tapi yang masalah dia, Opel ni adalah satu brand yang juga sponsor dekat kelab pasukan Serie A, iaitu pasukan AC Milan. So waktu ni FIGC ataupun Persatuan Bola Sepak Itali, FIGC ni lebih kurang macam FAM lah kat Malaysia. Waktu ni Persatuan Bola Sepak Itali bagi tahu yang depa tak boleh nak benarkan Biologi Kuliner ni jadi referee dalam Serie A. Takut kot-kot lah Biologi Kuliner ni akan terberat belah AC Milan. Sebab ialah sponsor sama. Mula-mula sepatutnya dia ni tak dibenarkan untuk jadi referee untuk AC Milan je tau. Tapi lalah kali Persatuan Bola Sepak Itali dia tak bagi Kuliner ni jadi referee untuk semua game terus dalam Serie A. Tapi dia boleh jadi referee untuk Serie B dan juga Serie C. Tapi itulah lalah kali Kuliner bagi tahu, dia kata apa guna jadi referee kalau orang dah tak percaya dekat aku dah. So selepas Persatuan Bola Sepak Itali tak benarkan dia jadi referee dekat Serie A, dia pun terus pilih untuk bersara jadi referee dalam bola sepak. Game last yang dia jadi referee adalah game dalam kelangkaan UCL antara pasukan Everton dengan pasukan Villarreal. Antara anugerah yang Biologi Kuliner pernah dapat, antaranya adalah IFFHS, susah betul nak sebut, iaitu anugerah referee terbaik dunia sebanyak 6 kali. Referee terbaik dunia ni lebih kurang macam Ballon d'Or lah untuk referee. Dan Kuliner telah menang 6 kali. Kalau hampa nak tahu, 6 kali ni adalah jumlah terbanyak yang pernah dimenangi oleh seorang referee sejak anugerah tu diperkenalkan. Dan dia juga pernah mendapat anugerah sebagai referee terbaik sepanjang zaman. Dan dekat Serie A, dia ni mendapat anugerah sebagai pengadai terbaik sebanyak 7 kali. So bila kita dah sembang pasal Kuliner daripada dia muda sampailah ke dia besar, apa yang special dengan dia? Takkanlah sebab dia duk marah-marah orang je jadi special. Kalau dia marah orang jadi special, kita marah orang lah kita jadi special kan? So kita tengok apa yang specialnya dekat Biologi Kuliner ni. Biologi Kuliner ni memang dia terkenal sebagai seorang karakter yang tegas dan juga garang. Nak kata betapa padunya garang dia ni, sampai play-play kepala batu pun boleh tunduk dengan dia tau. Kalau play tu jelkah dia akan jelkah play tu dengan lagi keras sambil tengok mata play tu.
Dia ni garang, tegah dan dia ni pegang dengan keputusan yang dia buat. Dengan muka bengih lepas tu tak ada rambut, muka macam Voldemort pula. Aku rasa muka dia dengan Voldemort, aku rasa muka dia lagi bengih kot. Lepas tu dengan ketinggian dia 1.88 cm, dekat dah dengan 19. So memang mengerikan, hang memang tak mau hadap dengan referee ni. Tapi bukan sebab tu orang takut nak lawan dia. Bukan sebab dia garang, bukan sebab dia tegas. Salah satu sebab orang tak melawan dia dan juga respect dengan dia adalah disebabkan selalu keputusan dia buat tu adalah keputusan yang tepat. Dan tim lain memang tak boleh nak bantah. Dia ni sejenis pengadil dan sanggup ambil risiko tau. Kalau dalam game, dia akan cuba dekatkan diri dia paling dekat dengan bola supaya kalau jadi apa-apa insiden dekat bola tu, dia boleh tengok dengan jelas. So bila dia dekat dengan insiden tu, player-player lain tak boleh nak bantah lah keputusan dia. Nak duduk dekat bola ni bahaya tau. Sebab apa? Sebab bila duduk dekat bola, hanya akan ada kemungkinan untuk mengganggu perjalanan game. Dan dia ni juga sejenis referee yang rajin buat homework. Apa maksud homework tu? Contohlah minggu depan, dia nak jadi referee game AC Milan dengan Inter Milan. So dia akan study tau setiap karakter pemain-pemain ni akan main dekat atas padang. Sebab dia nak tahu pemain mana selalu kerah kepala, pemain mana selalu timbulkan masalah. Dan dia nak kenal karakter setiap seorang pemain yang dekat atas padang tu. So dia boleh manipulate dan juga dominate mereka. So itulah sebabnya mereka ni susah nak manipulate dia. Dan dia juga adalah seorang referee yang amanah. Ni boleh kata special jugalah tu dia. Sebab waktu nama bola sepak Itali waktu tu buruk sebab ada skandal Calciopoli, kebanyakan referee semua ambil rasuah. Tapi nama Piala Collina adalah antara nama referee yang disahkan bersih tak ambil rasuah. So credibility dia sebagai seorang referee memang tak pernah dipersoalkan. Sebab waktu tu Calciopoli tu majority tau, bukan minority. Majority referee ambil rasuah. Tapi Piala Collina ni dia tak boleh dibeli dengan duit. So itulah kenapa Piala Collina ni betul-betul special dan dipanggil sebagai pengadil terbaik sepanjang zaman. Dengan prestasi referee lah ni yang semakin teruk dan juga kontroversi, yang semakin lama semakin mencabar kemarahan. So memang jujur memang kita rindukan kelibat referee yang macam ni, yang keputusan perlawanan tak pernah diganggu oleh dia, tapi ditentukan oleh 22 orang pemain dekat atas padang. Yang itulah sepatutnya yang berlaku. Dan kita harapkan nantilah masa-masa depan nanti banyak referee yang macam Piala Collina ni akan ada dalam game. So akan memudahkan perlawanan dan tak akan membuatkan perlawanan tu berat sebelah. So itulah video kali ni. Rare sikit lah kita sembang pasal referee. Siapa lagi play apa aku nak sembang lepas ni, apa boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kalau komen yang paling banyak ataupun like yang paling banyak tu, kita akan sembang ni untuk next video. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.